Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Apa khabar semuanya tuan-tuan dan puan? Adakah semua dalam keadaan sehat sejahtera pada pagi ini? Alhamdulillah, ada yang bertanya tentang khabar saya. Saya alhamdulillah sehat pagi ini insya-Allah. Sama-sama kita doakan agar semua diberikan nikmat kesihatan yang berterusan. Okay, dan jangan lupa untuk kita sampaikan doa kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah, penyakit dan sebagainya. InsyaAllah dengan barakah, dengan berkat Al-Quran yang kita baca ini, mudah-mudahan ianya menjadi syifa ataupun penawar kepada kita insyaAllah. Andai kata kita ni menerima musibah, sakit dan sebagainya, tak kisahlah sakit yang biasa-biasa ke, sakit teruk-teruk ke, kan. Jadi kalau kita menganggap Al-Quran ini sebagai syifa, penawar kepada kita, dan kita yakin dengan janji-janji Allah bahawa sekiranya kita makin dekat dengan Al-Quran ini, semestinya Allah akan memberikan satu perkara yang di luar jangkauan kepada kita. Mungkin kita tak sedar, yang disebut sebagai hikmah itu tadi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, saya nak mohon jasa baik sahabat-sahabat semua untuk sharekan dahulu live kita pada pagi ini, ya. Kita sharekan dulu live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Dengan sebab kita tolong bantu share, kita mengajak mereka nak pula masuk Ramadan ni, nak dekat Ramadan ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar tu yang nak mencari kelas-kelas Quran ataupun persediaan sebelum nak masuk tadarus, kan. Biasa bulan Ramadan ni kita memang tak asing lagi dengan kumpulan tadarus ni. Tak kisahlah di mana-mana pun, online ke, di rumah ke, ataupun di qaryah masing-masing ke, surau masjid, kan. Jadi mungkin ada yang nak buat persediaan, dan mungkin tuan-puan sendiri pun join sharing tajwid ni daripada awal, ataupun mungkin ada yang baru pertama kali pada hari ini. So saya nak ucapkan selamat datang, hai. Dan jangan lupa untuk join kita punya grup Telegram, okay, kepada mereka yang baru pertama kali. Link saya ada letakkan di atas. Baik, so berbalik kepada tadi, ya, tuan-puan mungkin bersama dengan saya pada pagi ini adalah tak lain tak bukan untuk refresh balik apa yang tuan-puan dah lalui, okay, sebelum ini bersama guru-guru tuan-puan berkenaan dengan hukum hakam tajwid dan sebagainya. Jadi insyaAllah dengan adanya persediaan yang baik sebelum kita menyambut kedatangan Ramadan ni, kita nak menerima kehadiran bulan Ramadan ni tuan-puan, bukan biasa-biasa nah. Jadi kena ada persediaan lah, kena ada persediaan. Jadi sebab itu juga hikmah yang kita boleh dapat daripada adanya nisfu Sya'ban, kan, 15 hari sebelum, ataupun kita kata separuh hari lah sebelum bertemu Ramadan. Dan dalam doa yang kita baca selalu, Allahumma barik lana, daripada bulan Rajab dulu, fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana, maksudnya wahai Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Jadi apa yang nak diceritakan di sini, itu adalah doa Nabi minta pada Allah untuk kita ni, umat ni, diberkati daripada bulan Rajab ni lagi dah. Daripada bulan Rajab ni. Kenapa tak disebut Allahumma barik lana fi Ramadan? Kenapa kita tak sebut wahai Allah berkatilah kami pada bulan Ramadan? Sebab apa tak disebut sebegitu? Sebab bulan Ramadan ni adalah memang bulan yang paling penuh dengan barakah, bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang sangat istimewa kepada kita, khususnya umat Islam lah. Okay, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita umat Islam. Jadi Ramadan ini menjadi mulia dengan asbabnya Al-Quran turun padanya bulan Ramadan ni lah, maksudnya, kan. Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, dan memang ada dalil-dalil hadis yang keluar begitu
yang mana kita tahu dan sepastinya kita boleh kaut. Kita boleh kaut, kita buat amalan. Kaut ni maksudnya kaut pahala tuan-puan. Kan kita nakkan pahala kita tu berlipat kali ganda. Amalan yang kita buat selalu di luar Ramadan tu, kita bawa pada bulan Ramadan tu, mudah-mudahan ada gandaan pahalanya di situ. Kan, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua kan. Macam kita baca Quran ni, kita cubalah target. Mungkin tuan-puan tahun lepas tak dapat target 30 juzuk misal kata. Jadi tahun ni target lah. Kalau tak dapat 30 juzuk, dapat separuh juzuk. Kan 15 juzuk. Tak dapat 15 juzuk, target 10 juzuk dulu. Kita nak melatih diri kita. Itu je tujuan sebenar. Bukan kita nak terkejar-kejar apa sangat. Tapi kita nak ambil barakah, keberkatan bulan tu sebenarnya. Itu sahaja. Kalau kita terkejar-kejar pun dan benda tu stres, kita tak mampu lakukan, nanti takut kita tinggal macam tu je. Faham tak? Jadi sebab tu kami pun cubalah buat inisiatif, adakan Ramadan Planner untuk tuan-puan dapatkan. Siapa yang nak beli Ramadan Planner kan, kami ada sediakan. Jadi benda ni bukan paksaan, memang terpulang kepada tuan-puan. Dan saudara Irfan dah buat live, saya kira banyak kali jugalah, menceritakan macam mana persediaan kita untuk menghadapi Ramadan ni. Macam mana kita nak susun atur kita punya perjalanan waktu bulan Ramadan ni. Apa yang kita kena ada. So kena ada planning, kena ada circle yang baik, kena ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sama matlamatnya. Baru kita dapat benda tu. Dan benda ni pun saya dah cerita dah sebelum-sebelum ni. Saya harap tuan-puan faham dan jelas. InsyaAllah doakan semoga kita semua ini dapat melaksanakan ibadah Ramadan kita pada tahun ini dengan jayanya, dengan baik. Tak lama lagi ni. Kalau ikutkan, kalau tarikh kalender biasa kita ni, okay, hari ni dah 31 bulan 3 kan. Jadi puasa berapa bulan? 13 kan. Ada lebih kurang 12 hari lagi sebagai persediaan sebelum kita menerima kehadiran bulan Ramadan ini, InsyaAllah. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk sharekan dahulu pagi ni. Kita nak mula dah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia menanti. Jadi tanpa buang masa lagi tuan-puan, sama-sama kita dahulukan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Untuk hari ni tuan-tuan dan puan, kita akan sambung untuk bacaan semasa kita ayat 211 dan 212. 211 dan 212. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ada Al-Quran boleh buka pada muka surat 33. Okey, muka surat 33. Boleh nak? Muka surat 33. Masih lagi surah Al-Baqarah. Okey, masih lagi surah Al-Baqarah. Cuma ini kita masuk muka surat baru lah. Kalau ikut hari tu, hari Isnin last kita berhenti pada muka surat 32. Ini kita masuk muka surat 33, InsyaAllah. Baik, jadi kita akan sambung dua ayat lah hari ni. Dua ayat, 211 dan 212. Adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan? Cuba tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Okey, kita nak tengok berapa ramai yang sedia pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mulakan. Okey, bantu saya untuk respon. Okey. Baik, alhamdulillah.
Jadi semua sudah bersedia. InsyaAllah tuan-puan, sama-sama kita bacakan dulu 2 ayat ini bersama-sama. Kemudian baru kita akan terus pergilah kepada sesi bedah membedah kita insyaAllah. Jangan lupa untuk sediakan alat tulis masing-masing, nota semua ya. Nanti ada apa-apa poin penting yang boleh kita catat, yang kita simpan, kita ambil lah. Simpanlah. Dan insyaAllah ingat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Dengan apa yang kita buat ini, usaha kita ni adalah tujuan untuk mendapatkan syafaat. Itu sahaja. Syafaat Al-Quran ini. Jadi mungkin kepahitannya di sini, kita nak kena salin dan sebagainya. Saya faham kadang-kadang rumah tu ada cucu dan sebagainya, kan, anak-anak kecil. Jadi kita cubalah mujahadah. Dapat salin sikit pun jadilah. Boleh tuan-puan. Dan jangan lupa ajarkan pada orang lain. Baik. Dan satu lagi, seperkara lagi saya dah lupa nak sebut. Jangan lupa tajdid niat kita. Betulkan niat masing-masing muhasabah balik, pejam mata sekejap, istighfar, kemudian muhasabah balik. Niat, betulkan niat, luruskan niat balik. Apa tujuan kita belajar pagi ini, insyaAllah. Jom kita mulakan sama-sama. Satu, kita baca sama-sama tuan-puan. Saya nak tuan-puan baca semangat ni. Semangat insyaAllah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kita dah selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi insyaAllah yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan ya. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang memberi salam sebentar tadi, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Jangan lupa share dulu, insyaAllah. Santai tapi sampai tuan-puan. Jangan lupa sebarkan hashtag kita nak. Santai tapi sampai, insyaAllah. Jom kita teruskan. Ready semua nak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. Huruf sin baris atas atau pembuatan sa. Okay. Kemudian huruf lam yang mati, huruf lam yang bertanda sukun. Matikan lam seperti biasa. Sal bani, sal. Jangan beranakkan bunyi lam tu. Ingat, jangan beranakkan bunyi lam. Sal bani, sal. Tak mau bunyi sala. Sal. Jangan biarkan hujung lidah kita jatuh terlalu awal ataupun terlepas terlalu awal. Simpan dulu bunyi dia. Sal. Jangan sal bani.
Sal. Okey. Jelas nah? Kemudian bani, huruf ba baris atas ba. Huruf ba baris atas ba, kemudian nun baris bawah ni. Nun baris bawah ni, bani. Kemudian pada nun itu sendiri kita kena panjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Di sini kita lihat terdapatnya simbol mad bertemu dengan hamzah. Simbol mad yang bertemu dengan hamzah semestinya kita akan baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat lah. Itu semestinya. Kita maklum tu. Baik, jika kita berbicara tentang hukum pula, di sini disebut sebagai apa dia? Mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Baik. Panjang macam biasalah 4 atau 5 harakat. Salbani Isra'i. Huruf hamzah baris bawah i. Jelaskan bunyi harakat pada hamzah ni ya. I. Is. Matikan sin. Is. Lepaskan. Biarkan suara kita tu mengalir. Is. Jangan tahan. Is. Salbani Isra. Ada sikit kat belakang tu. Jadi kita tak mau. Lepaskan. Suara tu biarkan mengalir. Salbani Isra'ilakam. Dapat? Okey. Huruf sin. Kemudian ra ni samalah macam sebelum ni tadi. Kita kena panjangkan. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Isra'i. Sebab apa ni? Simbol mad bertemu dengan hamzah. Kita tahu dah 4 atau 5 harakat. Jadi kat sini hukum, kalau cerita hukum, mad wajib muttasil. Okey, nama hukum lah mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, dalam satu kalimah. Kalau mad jaiz tadi, huruf mad bertemu hamzah juga, tapi dalam 2 kalimah. Okey, itu asas dia lah. Saya yakin tuan-puan faham dan jelas, insyaAllah. Untuk i pula, kat sini kita akan baca 2 harakat. Okey, 2 harakat sama macam mad asli lah. Cuma kat sini kalau diikut nama hukum kita akan sebut shibhu badal. Okey, mad shibhu badal. Mad yang menyerupai mad badal. Shibih ni maksudnya menyerupai. Okey, menyerupai mad badal. Dan mungkin perkara ni agak complicated sikit kepada mereka yang baru pertama kali dengar ataupun yang tak pernah belajar. Cuma apa yang saya nak fahamkan tuan-puan, dari sudut bacaannya sendiri tidak berbeza pun. Tidak ada perbezaan langsung dengan hukum mad asli, sama je. Dan untuk syibih badan ni pun sebenarnya duduk dalam mad asli lah. Dia memang duduk dalam mad asli. Dia kategori mad asli. Cuma didatangkan istilah yang berbeza itu adalah disebabkan untuk menyatakan ataupun untuk menampakkan adanya perbezaan itu sahaja. Istilah perbezaan istilah itu datang adalah bagi menampakkan adanya perbezaan itu sahaja. Apa-apa pun saya ulang sekali lagi, dari sudut kadar harakatnya sama, 2 harakat. Jadi jangan pening-pening lah. Kita sharing tajwid pagi ni biar santai je. Kalau tuan-puan rasa nak deep sikit, nak dalam sikit, itu kita masuk kelas yang khusus lah. Okay, join kita ke kelas intensif tajwid online khusus. Kita pergi bab tu. Boleh tuan-puan Baik. Lakam salbani Isra'ilakam. Huruf lam dari atas la, kemudian kaf dari atas ka, matikan mim di sini. Mim mati bertemu hamzah tuan-tuan. Izhar syafawi. Jelaskan. Izhar maksudnya jelas. Jelaskan apa? Jelaskan makhraj dan sifat pada mim tu. Okey. Kam atainahum min. Kam kat sini mad badal. Kalau kat sini tadi mad shibhu badal, menyerupai. Dia menyerupai mad badal, tapi dia bukan mad badal, dia menyerupai je. Nampak macam dia tapi bukan. Itu maksud shibih ataupun shibih bil badal, shibhu badal, banyaklah nama istilah itu. Jadi sama sahaja, membawa maksud menyerupai.
Jadi lakam kat sini memang kita akan baca dua harakat. Pertamanya, tuan-puan kena faham dari sudut bacaan memang takkan berubah, memang dua harakat. Cuma nama pun sharing kan. So saya kongsikan di sini ialah mad badal, tuan-tuan dan puan. Okey, hamzah yang dibaca dua harakat berada di awal kalimah. Kalau duduknya di awal kalimah, namanya mad badal. Kalau duduk di tengah-tengah kalimah, okey, senang cerita bukan di awal lah. Itu yang dikatakan shibhu badal. Okey, apa-apa pun point dia tetap dua harakat. InsyaAllah. Antainahum tai. Tai kat sini, ya mati sebelumnya baris atas, kita perlu melembutkan, melunakkan. Ada sifat lunak kat sini. Tai Isra'i lakam atainahum tai. Jangan keraskan sebutan lah. Dan itu adalah sifat semula jadi sebenarnya. Biasanya bila kita sebut memang akan hadir sifat tersebut. Sifat apa? Lunak ataupun lembut. Macam mana nak kenal? Huruf ya mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Kemudian di situ ada nun, tuan-tuan dan puan. Kam ataina, na dua harakat. Hati-hati, jangan terlepas pandang. Di sini ada alif mat kecil ni, nampak di celahan ni. Jadi jangan terlepas pandang. Atainahum, na dua harakat. Kemudian mim mati bertemu mim. Ni geng-geng kita baru belajar semalam ya, fresh. Idgham mithlain. Okey, nama hukumnya idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Cukup dua istilah ni kita pegang, tuan-tuan. Tak payah banyak-banyak pun tak apa. Cukup ni je. Idgham mithlain, idgham syafawi. Sama je dua-dua ni. Baik, jadi idgham ni maksudnya apa? Memasukkan. Memasukkan. Apa yang kita nak masukkan? Idgham itu maksud idgham. Mithlain ni maksudnya dua huruf. Dua huruf yang sama. Sama pada sifat, sama pada makhraj. Merujuk kepada mim, betul lah. Mim ni kan dia sama makhrajnya. Mim dengan mim, kembar lah, ibarat kembar ya. Huruf kembar yang memang tak ada perbezaan pun. Sebiji, copy one to one. Gitu istilahnya. So, itu kata mislain tadi, dua huruf yang sama. Mislain ni sama pada sifat, pada sama makhraj. Jadi idgham tadi masuk apa yang kita nak masukkan? Mim mati ni, mim yang kosong ni tuan-puan. Mim yang ni mim mati cuma tidak diletakkan simbol sukun lah padanya. Mim mati ni kita masukkan ke dalam mim yang berbaris bawah ini. Jadi bagi menunjukkan adanya unsur idgham di sini, tuan-tuan dan puan, maka diletakkanlah simbol sabdu ini. Tujuannya apa? Nak bagi tahu bahawa di sini perlu dibaca secara idgham yang sempurna, kamil. Okey, yang sempurna. Atainahum, dan gunnah dua harakat, dengung dua harakat. Itu semestinya. Pada hukum idgham mithlain, dengung kadar dua harakat. Okey. Jadi point dia gitu je. Macam mana nak kenal idgham mithlain ni? Mim kosong, okey. Mim kosong ni maksudnya mim mati lah. Dan kosong itu ialah nak bagi tahu bahawa dia tak ada apa-apa simbol. Itu kita istilahkan mim kosong tu. Tapi dia tetap mati, tuan-puan ya. Mim kosong bertemu dengan mim bersabdu, itulah dia idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Syafawi ni apa? Bibir. Syafah. Nak bagi tahu bahawa hukum ini dalam perbincangan mim mati yang datangnya daripada bibir mulut kita. Syafatain. Okey. Makhraj bibir. Baik. Selesai. Kemudian min, nun mati bertemu hamzah. Di sini izhar halqi, tuan-tuan dan puan. Okey. Izhar halqi. Izhar ni jelaskan sebutan nun ni. Nun mati ni kita jelaskan dia. Min jelaskan makhraj was sifat dan sifat dia. Min ayatin bayyinah
min ayatim. Dua harakat. Semestinya dua harakat. Hukumnya apa? Mad badal. Sama macam ataina ni tadi. Nama je tuan-puan. Tapi adalah cerita di sebaliknya tu. Alright. Cuma dari sudut harakat dia, bacaan dia tetap dua. Usah pening-pening. Ya. Kemudian ya satu harakat sahaja. Di sini kita lihat tanwin bertemu dengan ba. Okey, ini dalam perbincangan nun mati dan tanwin lah. So di sini tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya iqlab. Tukar. Apa yang kita nak tukarkan? Bunyi tanwin tu asalnya ayatin tin. Kita tukar jadi bunyi mim. Sebab tu ada mim diletakkan kat situ. Perasan tak? Jadi kaedahnya macam mana nak tukar iqlab ni tukar? Macam mana nak tukar? Sebut tin tu kepada tim. Cuma kita tutup bibir kita dalam keadaan yang bersahaja. Tak perlu sempurna. Ayatim. Steady je. Min ayatim. Tutup bibir. Okey, secara tidak sempurna. Tutup bibir secara tidak sempurna. Lemahkan pegangan di antara dua bibir. Itu dia. Untuk iqlab. Baik, boleh tuan-puan Adapun iqlab ni kita tahu dia boleh dibaca dua wajah. Yang pertama yang saya sebutkan tadilah tutup bibir bersahaja, dan yang kedua kita boleh baca dengan menutup bibir secara terus sempurna lah. Min ayatim bayinah. Cuma saya lebih cenderung kepada tutup bibir bersahaja itu, kerana itu yang saya ambil daripada para guru saya lah. Min ayatin, tutup bibir bersahaja. Itu kaedahnya tuan-puan. Okey. Min ayatin bayinah. Selesai. Okey, iqlab dengung dua harakat semestinya. Untuk hukum iqlab mesti kena dengung. Bayinah, huruf ya yang bersabdu bayi. Bayinah. Gitu. Matikan ta tu dengan bunyi ha bulat. Bukan ha pedas ha bulat. Tapi ianya akan berlaku pada ta yang begitu je tuan-tuan. Ta yang disebut sebagai ta tertutup ataupun ta yang diikat marbutah. Biasa dengar kan. Ta marbutah. Ni ta yang bentuknya macam ni. Bila kita waqaf, bila kita berhenti padanya, maka bunyinya tu dah lain lah. Dia akan jadi seperti bunyi huruf ha. Boleh tuan-puan. Tutup bibir bersahaja yang tadi iqlab tadi. Okay, clear. Baik, alhamdulillah. Seterusnya okay, tak apa, kita stop sini dulu, kita baca dulu. Okay. Saya ulang dulu satu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Okey, jangan panjang bayyinat kan, macam tu. Ada juga ayat yang macam tu, tapi kat sini bayyinah, syak berhenti dia. Okey, kita baca sama-sama. Mulakan dengan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Boleh. Baik, insyaAllah. Boleh tuan-tuan kita sambung lagi. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di
بعد ما جاءته فإن. Okey, kalau ikut ni panjang lah kalau kita baca perlahan kan. Kita berhenti kat tak apalah, sat lagi last kita akan cuba baca daripada wa may yubaddil ni'matallah sampai syadidul iqab. Okey, tapi tak apalah, saya baca dulu. Sat lagi kita cuba nah. Sekali lagi. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Okey, selesai. Kita tengok atas tu. Wa may yubaddil, nun mati bertemu ya tuan-tuan. Wa ma ni tak ada apalah, bunyi dia biasa je. Wa ma, kemudian nun mati bertemu ya, maka bunyinya perlu ada unsur idgham. Nama hukum di sini idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah dengan dengung. Wa may yubaddil. Baik, pantang larang pada hukum idgham bi gunnah. Seperti contoh ini, pastikan bunyinya tak kosong. Pastikan bunyinya tidak kosong. Okey, tidak kosong. Wa may, tak mau bunyi kosong. Wa may yubaddil. Wa may, beza kan? Wa may wa may yubaddil dengan wa may yubaddil, beza. Saya guna tenaga yang sama bacaan saya, cuma saya mengurangkan sifat. Sifat dengung tak ada, maka cacatlah bunyi dia kalau ikut kan. Tuan-puan pun mungkin perasan lah, betul tak? Dengar kan bunyi beza tu. Wa may kosong. Tapi bila kata bi gunnah, dengung tu bukan sekadar dengung kadar dua harakat, tapi unsur dengung yang betul-betul wujud. Wa may yubaddil ni'matallah. Boleh. Okey, itu untuk idgham bi gunnah. Kemudian yubaddil, huruf ba baris atas ba dan bertemu dal bersabdu. Yubaddi. Itu bunyi dia. Jangan yubadi, yubaddil. Kemudian matikan lam, jangan lantun ataupun jangan diberanakkan. Yubaddil ni'dila. Wa may yubaddil ni'matallah. Tu saya buat tawallud tu. Tawallud ni maksudnya beranak. Kita beranakkan bunyi lam tu. Asalnya yubaddil tu saja. Tapi bila kita yang kata beranak tadi, yubaddila, dila sikit je, bukanlah sungguh-sungguh sangat pun. Yubaddilani, tu nampak benar lah buat-buatnya. Jadi apa yang saya maksudkan ini ialah kepada mungkin ada di kalangan kita yang buat kita tak perasan, terlepas pandang. So hati-hati, itu sahaja. Wa may yubaddil ni'matallahi min ni'ma, huruf huruf nun baris bawah ni, matikan ain, ni'matallah. Okey, huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Ingat tu, tengah kerongkong kita sempitkan. Huruf mim pada atas ma, matallah. Baik, kalimah Allah di sini kita kena tebalkan. Kena tebal. Lam pada kalimah Allah ni kena tebal. Dan macam mana nak tahu tebal ataupun nipis pada lam kalimah Allah ni? Kan, macam mana nak tahu dia tebal ke nipis ke? Kena tengok baris pada huruf sebelumnya. Kena tengok baris pada huruf sebelum. Baik. Sebelum kalimah Allah ni ada huruf apa? Ada huruf ta yang berbaris atas. Jadi semestinya perlu dibaca dengan tebal. Sebelum kalimah Allah kalau berbaris atas, baca tebal. Sebelum kalimah Allah kalau baris hadapan, tu, contoh tu pun tebal. Salatullah, nampak? Tullah, tullah. Tapi kalau baris bawah kena nipis. Contoh tilla, tilla, maka nipis lah.
sebutan pada kalimah Allah. Jadi kat sini tebal. Macam mana nak tebal? Tebalnya pada lam, bukan tebal pada ta. Ta ni asbab je, baris dia tu. Asbab kenapa kalimah Allah tu dibaca dengan tebal, ataupun lam pada kalimah Allah tu dibaca dengan tebal. Jadi kena faham betul-betul lah. Bukannya tebal pada ta. Ni'matullah, matullah. Kadang-kadang tak perasan kan, kita rasa okey je lah. Wa man yubaddil ni'matallahi min, kan? Jadi hati-hati. Ta tu selesaikan dulu bunyi dia. Ta. Wa man yubaddil ni'mata, baru dah rasa okey, baru masuk kalimah Allah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'. Boleh faham kan? Ni'matallah, tallahi min, selesai. Kalimah Allah tebal Kemudian nun mati bertemu ba. Ni sama macam kat atas ni tadi, tuan-tuan dan puan, hukum iqlab. Okay, tutup bibir bersahaja. Min ba'di, min ba'di. Jadi bila kita tutup bibir bersahaja, secara tak langsung kita akan dengar bahawa bunyi yang berlaku tu, hasil bacaan yang berlaku tu, kita nampak ringan je. Kalau kita tutup sempurna, mim ba. Kalau tutup secara tidak sempurna ataupun pegangan yang lemah tadi di antara dua bibir, mim ba. Saya lemahkan, mim ba. Saya rapatkan, mim ba. Mungkin kita yang mendengar mungkin tak rasa sangat beza dia tu, tapi bila kita yang praktikkan, bila kita buat, kita akan rasa lah. Okay, kita akan rasa benda tu, InsyaAllah. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Okay, boleh nak? Saya minta hati-hati dengan skema saya minta tuan-tuan dan puan hati-hati dengan skema. Okay, itu je lah saya nak bagi tahu. Baik, kita teruskan. Min ba'di ma ja. Okay, nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. Iqlab lah tadi. Selesai tutup bibir bersahaja. Min ba'di ma ja'athu fa'in, min ba'di ma, min ba'di ma, min. Okay. Boleh. Nak tahu tengok baris sebelumnya. Ya, betul. Alright. Okay. Kita teruskan. Ba'di ma ja. Huruf mim baris atas ma. Dan dibaca dua harakat. Ni ada unsur mat ni. Dua harakat lah, mat asli lah. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ. Ja kena panjang. Nampak ni ada simbol mad, selepasnya ada hamzah. Maka perlu dipanjangkan berapa harakat ni? Athu fa innallah. Saya minta tuan-tuan dan puan hati-hati minta maaf, saya tiba-tiba terkacau pula fikiran saya ni. Saya rasa tak senang. So minta tuan puan hati-hati lah. Semua live dia masuk. Memang pun saya perasan benda tu. Hati-hati lah. Kita nak buat baik ni boleh, tapi kena
Kena berjaga-jaga, hati-hati. Tengok, pastikan. Saya takut ada yang terkena nanti. Itu yang bimbang tu. Takut ada yang terkena. Jadi hati-hatilah. Dia sebab kelas ngaji Quran ni, dia tahulah orang yang ikut ni hati-hatinya baik, kan. Jadi takut ambil kesempatan ni. Itu je lah, hati-hati tuan-tuan puan, insyaAllah. Kalau ada tim yang tengah dengar ni, tolong minta block ke apa ke. Okay, kita sambung balik tuan-tuan. Okay, betulkan niat balik, insyaAllah. Saya rasa terkacau sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ja kat sini panjangkan 4 atau 5 harakat disebabkan adanya pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Okay, min ba'di ma panjang, ja'athu. Baik, huruf ta tuan-tuan puan. Huruf ta yang bersifat hams. Baik, kita tahu dan saya yakin tuan-puan biasa dengar apa yang saya cuba sebutkan ini berkaitan dengan huruf ta yang sukun dan akan adanya sifat hams, iaitu udara yang terlepas ataupun nafas yang terlepas. At. Cuba tuan-puan sebut. At. Baik, pertamanya kita nak betulkan semula lah. Memang kita faham nafas yang terlepas, tapi tuan-puan kena tahu pada huruf ta ini dia bukan sahaja ada sifat hams, ianya juga terdapat sifat apa dia? Siapa tahu? Sajalah tanya dulu. Huruf ta ni dah ada satu sifat kuat dia. Okey? Tak apalah saya sebut tuan-puan ya. Kan ustaz tak ajar lagi sifat ni, seminar tak masuk lagi. Macam mana nak jawab? Contohlah, yang dah terror yang mahir tu tak apalah, bolehlah jawab kan. Baik, pada huruf ta ni dia ada sifat syiddah. Okey? Dia ada sifat syiddah. Syiddah ni maksudnya suara tertahan. Okey, syiddah ni maksudnya suara yang tertahan. Bagaimana bukti dia? Kita nak tahu suara tertahan ataupun tidak. Kita matikan huruf ta tanpa membawa masuk sifat hams. Contoh, ini kita ambil ayat ni. Kalimah ini. Min ba'di ma ja'athu. Athu. Okey, sekarang ni kita sebut huruf ta tapi kita buang sifat hams. Maka di situlah bukti bahawa adanya sifat syiddah. Syiddah ni apa? Suara yang tertahan. Suara. Okey, tadi cerita pasal nafas. Hams tu nafas. Nafas ataupun udara yang terlepas. Ini syiddah, suara. Maksudnya suara yang mengalir daripada peti kita ni, peti suara kita ni, disebabkan kuatnya pegangan makhraj tu menyebabkan suara ta ni tertahan. Dia tak boleh pergi mana dah. Kita sebut macam mana pun dia tak boleh pergi mana dah. Faham tak maksud saya? Itu kata syiddah. Baik, selepas syiddah barulah akan adanya sifat hams. Maja'at. Maksudnya kuatkan pegangan pada ta tu dulu. Baru lepas. Dan wujudnya sifat hams tu adalah sebab kuatnya pegangan makhraj ta ni yang menyebabkan adanya sifat hams tu berlaku. Jadi apa poin yang saya nak sampaikan di sini? Hati-hati tuan-puan.
kadang-kadang kita terlepas sifat syiddah yang saya sebutkan tadi. Apa yang berlaku? Min ba'di ma ja'at min ba'di ma ja'athu fa in nampak tak? Beza dia. Jadi kita kena faham. Itu kelebihan bila kita faham tentang sifat. Okey, ni memang kena tahan dulu suara ta tu. Min ba'di ma ja'athu dia bergantung pada tempo lah. Kalau kita baca laju, kita tak perasan lah. Cuma point dia ada dua perkara yang kita kena selesaikan. Yang pertama, tahan dulu, baru lepaskan nafas tu. Kalau saya buat pelan-pelan, tuan akan dengar lah. Min ba'di ma ja'athu fa innallah. Nampak tak? Tapi kalau kita buang sifat syiddah tu ataupun kita mengabaikannya, dia akan berlaku macam mana? Saya buat pelan-pelan. Min ba'di ma ja'athu. Nampak? Dia terus pergi je tanpa adanya sifat syiddah tu. Perbezaan dia tak ketara pun tuan-puan, tapi dia ada. Kita kena faham tu. Okey, boleh tuan-puan So itu dia sifat bagi huruf ta. Okey, sifat bagi huruf ta. Ada lagi sifat yang lain, cuma yang dominannya untuk kita nampak, untuk kita nampak cantiknya sebutan itu ialah pada dua sifat ni yang kita kena titik beratkan. Boleh faham nanti insyaAllah, nanti masuk bab sifat huruf nanti, join seminar tuan-tuan, jangan lupa. InsyaAllah banyak lagi kita akan bincangkan. Bukan itu je sifat dia, ada lagi sifat yang lain kita akan tengok. Kan dah ada sifat istifal, ada infitah, ada lagi yang lain insyaAllah. Sifat hamz dan syiddah untuk ta yang sukun. Ya, ta dan huruf kaf. Ta dan huruf kaf yang mati. Huruf kaf yang mati contoh macam senang kalimah ni lah. Akbar. Kan? Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan janganlah faham bila tahan tu kena tahan Allahu Akbar. Itu nampak sangat buat-buatnya. Ada benda tu santai je, cuma kena ada kefahaman yang baik lah dan praktikal yang lebih. Itu boleh faham ni tuan-tuan puan. Sama lah begini. Bila saya kata syiddah, suara yang tertahan, bukanlah bermakna sampai nak tahan tu sampai nampak sangat ada gap, ada jarak yang, contoh min ba'di ma ja'athu fa innallah. Kan? Itu bezalah. Jadi kena faham. Baik-baik. Sifat tu dah akan seiring saja berlaku. Okey, dua huruf. Kalau tuan-puan ada siapa yang ngaji lebih berkaitan dengan sifat huruf ni, disebut sebagai huruf syiddah mahmusah pada huruf ta dan huruf kaf. Dia huruf suara yang tertahan dan dia nafas yang terlepas. Syiddah mahmusah. Pening sikit istilah. Dia ada banyak lagi. Okey. Dia ada rakhawah mahmusah. Okey. So itu perbincangan yang lebih mendalam, saya tak nak sentuh di sini. Okey. So tak apa, nanti kan insya-Allah ada tiba masa yang nanti kita akan bertemu untuk seminar sifat huruf. Jadi ajak kalau tuan-puan ada geng-geng Quran, okey, nak memantapkan bacaan tu dengan adanya kefahaman ni tadi, insya-Allah boleh ajak rekrut kawan-kawan tu. Boleh nak? Kita sama-sama. Saya cuba kongsilah apa yang saya tahu. Itu sahaja. Saya pun tak adalah tahu mana pun. Share-share gitu je. Okey.
fa'in. Selesai Faham kan? Min okey, kesimpulan dia, apa yang saya cerita ni sebenarnya nak bagi bunyi tu nampak lebih solid. Itu je. Tak ada nampak bunyi yang kita apa istilah sesuai saya pun tak tahu nak istilahkan apa. Bunyi yang kurang kemas lah. Kita nak solidkan bacaan tu. Min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sifat yang sempurna akan mencantikkan bacaan. Itu je. Okey? Ya. Kita sambung lagi. Hu fa in, huruf ha beri depan hu, huruf fa beri atas fa. Ni bukan huruf mat tuan-tuan, ni hamzah ni. Okey, tiang hamzah ni. Fa innallah. Kalimah Allah kena tebal sebab apa? Sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Ingat, tebal pada lam sahaja, bukan pada nun. Fa inno. No bunyinya. Fa inno. Na. Nun baris atas na. Fa inna na Allah. Dah okey baru masuk. Fa innallaha syadidul. Huruf ha baris atas satu harakat, sya satu harakat, di dua harakat ni yang mad. Syadidul iqab. Syadidul dul. Ni. Okey. Dul alif lam qamariyah, jangan dula. Syadidul i, huruf ain baris bawah i. Huruf ain baris bawah i. Qab. Huruf ain baris bawah i. Kemudian huruf qaf baris atas qa, tebal selamanya. Dan di sini ma'arid li sukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Kadar ni lah ma'arid li sukun di sini. Dan pada ba tu akan adanya lantunan ataupun qalqalah kubra. Okey, iqab. Syadidul iqab. Okey. Dan pantang larang bagi qalqalah. Ingat, jangan mat apa istilah saya, jangan bunyi hamzah. Nak sebut perkataan hamzah tu. Iqab belakang tu jangan kita menahan suara qalqalah tu. Itu pun boleh juga kita nak faham macam tu. Jangan kita menahan suara qalqalah. Qalqalah ni nama pun lantunan. Iqab, biarkan dia lantun. Kalau kita tahan suara lantunan tu, iqab kan tu kita tahan bunyi lantunan tu. Boleh faham ni? Okey. Qalqalah kubra. Okey. So boleh ke baca ayat ni? Panjang ke? Okey kot وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kita cubalah tadi pun saya lajukan sikit tempo tu. InsyaAllah boleh ikut kot sama-sama. Jom. 1, 2, mula. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Boleh? Selesai. Habis. Ayat 211.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. Huruf Zai tuan-tuan, baris depan Zuyina, Zu. Okey, baris depan Zu, Zuyi, Zuyi, Zuyi. Huruf Ya bersabdu ni. Jangan Zuyi, Zui, kan? Zuyi. Biasa je. Biasa je. Jangan ditekan-tekan bunyi dia. Okey. Zuyi, Zuyina lillazi, Zuyina lillazi. Huruf Nun baris atas Na. Lillah. Okey, lillazi. Lam ni bersabdu tuan-puan. Hati-hati. Zuyina lillazi. Huruf Zal keluarkan hujung lidah dan dibaca 2 harakat mak asli. Zuyina lillazi, Zuyina lillazi, zi. Zuyina lillazina kafarul, nakafarul haya. Nun pada atas na. Kafarul haya, kafarul haya, kafa. Huruf Ra pada depan ni terus masuk pada lam sukun ni tuan-puan. Yang lain-lain ni buat tak reti je. Okey, buat tak reti je. Faham maksud saya kot? Abaikan. Bunyinya begitu. Zuina lillazina kafarul hayatud dunya. Alif lam qamariyah kat sini. Okey, kafarul haya. Ni alif mad sebelumnya baris atas. Haya. Jangan baca hayawa pula. Okey, nak mentang-mentang lah ada waw kat sini kan. Ni kita anggaplah ini adalah rumah kepada huruf mat ini. Dan sebenarnya ini dari konsep resam ni, kaedah penulisannya memang begini. Jadi jangan keliru lah. Kita kena tengok yang menerima baris waw ke ya. Ya, maka ya lah yang dihidupkan. Atas waw tu ada baris tak? Tak ada baris. Maka tak perlu dibaca. Kita kena faham peranan mat. Macam mana mat itu berlaku, maka takkan ada lah masalah-masalah yang timbul. Macam kita anggap itu waw. Betul tak? Hayawa. Tak pasal-pasal jadi hayawa. Kafarul hayatud dunya. Kafarul hayatud. Ya, 2 harakat mat asli. Tuddu. 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 Tuddunya. Okey, di sini alif lam syamsiyah. Kemudian nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Kalau nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah, dia tak jadi izhar, dia tak jadi idgham bi gunnah tuan-puan. Benda ni kita dah pernah bincangkan sebelum ni. Dia tak jadi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah syarat dia pertemuan nun mati dengan 4 huruf ya waw mim nun dalam 2 kalimah yang berbeza. Maksudnya nun mati dalam satu perkataan, ya ataupun sahabatnya yang lain ya waw mim nun tu berada dalam kalimah yang kedua. Tapi begini keadaan kita lihat sekarang ni, kalimah ad-dunya, pertemuan itu betul berlaku tetapi bukan dalam 2 kalimah. Kalimah ni maksudnya perkataan. Pertemuan tu berlaku dalam satu perkataan, ad-dunya. Dalam tu juga ada nun, dalam tu jugalah ada ya. Maka di sini tidak perlu dibaca dengan idgham, dibaca dengan izhar. Maka disebut di sini sebagai izhar mutlaq. Saya yakin tuan-puan masih ingat lagi yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah disebut izhar mutlaq. Maknanya memang dibaca secara mutlak, dibaca izhar secara mutlak. Dia tidak terikat dengan hukum. Itulah bi gunnah dengung. Idgham bi gunnah tu dui. Kafarul hayatud dunya. Tidaklah baca begitu. Jelaskan nun. Dan kita boleh lihat pula dari sudut simbol dia, ada simbol sukun pada nun tu. Maka kita tahu, oh, nun yang ada simbol sukun kan kena jelas. Betul tak? So kita dah tahu dah. Oh, kat sini kena baca dengan izhar, dengan jelas. Wallahu a'lam.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا. يا dua harakat mat asli. ويسخروا ويسخى ويسخرون ويسخرون من الذين آمنوا ويسخروا matikan sin. Huruf kha tebal selamanya baris atas. Kha. Ru tebal baris depan. ويسخرون من الذي ni keluarkan hujung lidah kita sikit sahaja dan panjangkan dua harakat. Amanu. Okey, tuan-tuan dan puan, kat sini alif mat sebelumnya baris atas. Dan baris atas ni pada hamzah. Okey, pada hamzah. Maka disebut apa? Mat badal. Sama macam di atas tu lah. Okey, mat badal. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Baik, nu. Kita boleh berhenti kat sini tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Nampak tak ni? Ada satu simbol mim kecil ni. Ekor dia menyengit ke tepi tu. Jadi kat sini disebut sebagai waqaf lazim. Waqaf lazim. Itu nama dia. Jadi apa yang kita boleh faham daripada waqaf lazim ini? Lazim ni maksudnya kebiasaan lah. Okay. Ataupun tetap. Okay. Tetap. Lazim. Baik, jadi apa yang kita boleh faham, waqaf lazim ni ialah menunjukkan kesempurnaan bagi jalan cerita pada ayat tersebut. Itu je. Sebab tu dia letakkan simbol tu, dia kata, okey, berhentilah. Macam tu. Saya nak fahamkan tuan-puan ni. Dengan apa-apa di sebalik simbol tu dia letak tu. Jadi lepas ni kalau kita nampak je simbol mim tu, berhenti aje lah. Kan, tak adalah rasa macam nak panjang. Dia bukanlah berdosa kalau kita sambung pun. Dia tak ada isu dosa ke apa. Tak ada tuan-puan. Bab waqaf dalam Quran ni, dia tak ada sampai jadi jatuh hukum dosa besar. Tidak. Kena faham tu. Melainkan kalau kita memang beriktikad untuk menyelewengkan ayat tu, itu lain lah. Itu dah masuk bab lain. Okay, ini ceritanya kita ni, orang biasa ni kan. Kita bukan orang Arab. Kita faham benda tu. So kat sini waqaf lazim. Okay, waqaf lazim. Tapi kenapa dia letak simbol mim? Ni soalan saya tuan-puan. Ya. Waqaf lazim. Kenapa dia letak simbol mim kat situ? Berhenti je. Kalau nampak simbol ni kita berhenti. Selepas waqaf ini perlukah kita tahan nafas dulu? Waqaf. Maksud waqaf ialah berhenti dan mengambil nafas baru. Itu maksud waqaf. Jadi kat sini bila kata waqaf, minal ladzina amanu. Stop dan ambil nafas baru dan teruskan bacaan. Boleh faham tak? Berbeza dengan saktah. Okay, ada hukum saktah. Saktah ni maksudnya senyap. Sakata. Senyap. Itu yang berhenti tanpa mengambil nafas tu. Okay, itu satu bab. Itu pembincangan yang lain lah. Okay. Faham ke soalan saya tadi? Kenapa dia letak mim kat situ? Mim tu dia simbolik kepada apa sebenarnya? Okay, sama-sama. Mim tu. Kenapa dia tak letak simbol lain? Letak huruf ra ke? Letak huruf ta ke? Huruf sin ke? Huruf dal ke? Kenapa huruf mim? Nama dia waqaf lazim kan? Okey, kita tahu waqaf lazim. Tapi kenapa bila waqaf lazim dia letakkan simbol mim? Kenapa dia tak letak nun ke? Huruf lam ke?
Jim ke? Ta ke? Roh ke? Alif bata ke? Muqaddam ke? Lebih-lebih pula lah. Meme tu cerita dah tamat kot. Ada yang nak share? Faham ke soalan saya ni? Ke tak jelas? Tak tahu pula Ustaz. Tahu berhenti je. Yelah tu. Tak tahu Ustaz. Tak apa. Saya saja je tanya-tanya dulu kan. Mentau ada kawan-kawan sudi share. Ramai juga handai-handai dalam ni. Boleh share kan sedikit sebanyak. Meme untuk mantap. Meme ekor ke bawah, dengung meme ekor ke tepi. Okey. Tunggu penjelasan Ustaz. Faham soalan tapi tak tahu jawapan. Okey. Baik, tuan-tuan puan, sebenarnya benda ni tak ada apa pun. Dia simple je. Kalau saya cerita jawapan ni, tuan-puan mesti lah ya Allah. Okey, baik. Tuan-tuan puan, di sini, okey, dengar saya nak cerita ni. Simbol meme ni, kenapa dia letak meme? Kenapa tak letak ra? Kenapa tak letak ta? Sebab dia ambil daripada perkataan lazim tu sendiri. Lam, alif, zai dan mim. Lazim. Mim tu, itu yang dia letak kat situ. Faham tak? Itu aja. Okey. Sebabkan huruf mim tu, itu je. Lazim. Okey. Lazim. Itu aja. Tak ada apa pun. Bila saya sebut ni, si tuan-puan, lah, betul juga. Kenapa tak terfikir? Ya tak? Udahlah, tak ada apa pun. Cuma itu je lah asbabnya. Kan macam simbol sukun, simbol sabdu tu semua ada sebab-sebab tu. Baris atas. Bukannya main letak je begitu. Ada sebab-sebabnya. Ada puncanya tu daripada mana ada. Gitu. Itu aja. Okey. Waqaf lazim. Kan namanya lazim. Lazim lam alif zai mim. Mim tu, ujung tu, dia letak di situ. Huruf akhir ejaan lazim tu, huruf akhir tu mim. Dia letak situ. Saya pernah cerita dah benda ni tapi tak tahu kat mana. Banyak benda, kadang ada seminar, ada dalam kelas. Sudah tak ingat dah ceritanya kat mana. Ada yang dah terfikir. Tak apalah. Kira okay, wallahualam. Selesai saja je buat soal jawab sikit. Kau ada yang ngantuk ke? Nak habis dah ni. Jom kita teruskan lagi. So bila kita berhenti kat sini, nu 2 harakat lah, mak asli itu sahaja. Zuyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Itu sahaja. Betul lah saya jawab Ustaz. Saya pun tak perasan. Kok ada yang dah jawab tadi ya. Minta maaf nak. Tak perasan. Sepanjang ikut sharing tajwid. Saya pun mungkin cerita dalam seminar kot. Kelas kita ke, wallahualam. Kita pun tak ingat dah. Dah banyak sesi dah pertemuan dengan pelajar-pelajar ni. Okay, so itulah dia. Ingatlah sampai bila-bila. Hatta yaumul qiyamah, insyaAllah. Sampai kiamat ingat benda ni. Jom baca sama-sama. Ready? Zuyina. 1. Tarik nafas. 1, 2, mula. Zuyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Okey. Kita sambung lagi sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Walladzina taqaw. Huruf wa baris atas, wa walla. Walladzi
Walladzina walla. Zi kat sini 2 harakat. Okey, 2 harakat. Walladzina natta. Huruf nun ni masuk pada ta yang bersabdu ni, hati-hatilah sebutnya. Natta. Walladzina taqaw. Nattaqa. Baik. Huruf qaf ni biasa kadang-kadang takut. Kan bukan tumpuan je, kadang-kadang saya pun risau saya baca tersilap ke apa. Huruf qaf ni kena tebal kan. Walladzina taqa qa. Ingat huruf qaf pada atas bunyinya qa. Kalau saya tanya tumpuan pun akan jawab benda yang sama. Huruf qaf pada atas bunyinya apa? Tumpuan akan jawab qa, ramai-ramai kan. Ramai-ramai jawab qa. Okey, cuba baca. Walladzina taqaw. Bila sambung itu yang jam tu. Walladzina taqaw. Elok tadi sebut bila tanya huruf qaf pada atas bunyi apa? Qa. Bila sambung kau. Berubah. Berapa darjah pun tak tahulah. Kan? Walladzina taqaw. Jadi point dia kena kekalkan sifat tebal tu. Qa. Qaw. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Okay, boleh? Saktah lain, Puan Zawiyah. Saktah tu bab lain. Walladzina taqaw qaw fawqahum. Dia biasanya sebab apa jadi qaw tu? Sebab huruf waw ni dia ada sifat lunak dia, dia ada sifat lembut dia. Jadi kadang-kadang kita bawa pengaruh lembut tu, kita menutup sifat tebal pada qa tu. Itu yang jadi qaw tu. Mungkin kita fokus sangat pada sifat lunak pada waw, ataupun disebabkan adanya gabungan itu membuatkan kita rasa sukar untuk menyebut dia. Banyak faktor lah. Okay, banyak faktor. Mau Ustaz ada urusan duniawi. Okay, baik, insyaAllah sama-sama. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Walladzina taqaw jangan kau. Macam kita baca doa belajar ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kau. Dia nanti dia jadi habit tu yang risau tu. Jadi kalau kita dah faham ni, kita ubah pelan-pelan tuan-tuan Walladzina taqaw fawqahum yawmal qaw. Okay, jelas huruf waw mati sebelumnya baris atas ada sifat lunak. Lunaknya pada waw, tapi sifat qaf tidak akan terjejas sikit pun. Dia akan kekal tebal dia. Sebab tu kita silahkan tebal selamanya. Hok macam mana pun dia tetap tebal. Buatlah macam rupa mana pun. Boleh faham ni? Kita teruskan. Fawqa. Sini huruf fa, faw. Waw mati sebelumnya baris atas pun sama sifat lunak. Tapi sini tak ada kesukaran lah. Bila kita nak buat kan. Faw. Walladzina taqaw fawqahum. Huruf qaf pada atas qa. Hum. Ha pada depan, matikan mim mati bertemu ya ni, izhar, jelaskan mim mati. Fawqahum yawmal qiyamah. Fawqahum yaw bacaan lunak juga, bacaan lembut. Waw mati sebelumnya baris atas. Yawmal alif lam qamariyah, jangan mala. Yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah. Huruf qa baris bawah tebal. Qi. Jangan tertukar dengan huruf kaf. Hati-hati kat sini. Yawmal qi. Jangan ki. Qi. Yawmal qiyamah. Ya 2 harakat. Maksli. Mah. Matikan ta marbutah ni, ta tertutup ini. Okay, kita matikan dengan bunyi ha. Yawmal qiyamah.
Boleh? Yaumal qiyamah. Wallah. Okay, selesailah tadi. Kita sambung lagi. Wa, huruf wa beri atas wa. Kalimah Allah tu kena tebal sebab waw tu berbaris atas. Tapi macam saya sebutkan, kalimah Allah tu saja yang tebal, wa tak tebal. Jangan wa, wallahu. Kan kita fokus sangat nak tebal tu kalimah Allah tu. Maka kita tak perasan waw tu sekali kita duk tebalkan. Wallahu, wa, wallah, wa. Wa. Okay, dia relax je. Wa, wallah, 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 wallahu yarzuqu man, wallah, wallah. Dia bukan wallah. Kan kadang-kadang boleh jadi macam tu lah. Saya dulu macam tu waktu nak praktis. Okay, waktu nak praktis wa, kita nak nipiskan wa tu sampai nipis tu jadi nipis sangat. Wa, well, dia jadi well. Jadi kita bukan nak bunyi well, wallah, tak wa, biasa je. Sebab tu saya kata tadi tenang je. Wa, wallahu yarzuqu man, wallahu wallahu, gitu. Boleh? Baik, huruf ra mati. Ra mati, kita nak tahu tebal ataupun nipis, tengok huruf sebelum lah. Jadi sebelumnya baris atas, maka tebal. Yarzu, wallahu jangan yarzuku, kan? Tak seronok lah bunyi dia. Yarzu, wallahu yarzuqu man, yarzuqu. Jangan kita lembutkan. Yarzuqu. Itulah dia, beza dia. Huruf zai bari depan zu, huruf qaf bari depan qu, tebal selamanya. Yarzuqu man yasha. Nun mati bertemu ya. Idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan. Masukkan apa? Bunyi nun ke dalam ya. Man yasha. Mai bi gunnah. Ingat, dengung, jangan kosongkan bunyi dia. Wallahu yarzuqu man yasha, man yasha. Panjang 4 atau 5 harakat. Simbol mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Okey, tuan-tuan dan puan. Hai. Okey. Wallahu yarzuqu man yasha. 4 atau 5 harakat. Ingat, tahqiq, jelaskan sebutan hamzah tu, baris pada hamzah tu jelaskan. Yasha'u bi ghairi. Bi, ba baris bawah bi. Bi huruf ghain. Huruf ghain, hujung kerongkong kita ni. Ghairi. Macam kita sebut ghairil maghdubi alaihim. Ghairi. Huruf ya mati sebelumnya pada atas, kan? Ni bacaan lin lah ni. Bacaan yang berunsur lembut, lunak. Ri, huruf ra baris bawah ri, nipis saja. Ri, huruf ha pedas, tengah kerongkong kita sempit, kan? Hisa. Yang hisa. Sa tu kawal lah bunyi dia supaya tidak bunyi terkepung mulut kita ni. Bunyi hisa, sa, hisa, sa, gitu.
Kemudian sab. 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 Tu qalqalah. Ingat qalqalah tu jangan tahan suara lantunan tu. Bunyi hamzah hisab. Bunyi belakang tu tak mau. Kena faham maksud qalqalah tu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu a'lam. Boleh? Selesailah bacaan kita pagi ni. Jadi kita baca dulu wallah tu. Boleh? Tuan-tuan dan puan. Sorry, ambil daripada wallazi. Wallazina taqaw, kita berhenti yaumal qiyamah, kemudian terus sambung lagi wallah tu. Okay, ready semua? 1, 2, mula. Wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Habis dah bacaan kita pada pagi ini 2 ayat, ayat 211, 212. Okey tuan-puan, jangan keluar lagi. Jom kita nak buat finishing. Finishing. Sebelum kita akhiri live kita ni, sama-sama saya nak ajak untuk kita baca dulu ayat 2 ayat ni daripada awal sehingga selesai lah. Boleh? Pastikan kita baca kali ini dengan membawa masuk kefahaman-kefahaman yang kita dapat sebentar tadi, yang apa yang saya dapat kongsikan kepada tuan-puan, insya-Allah. Sedia semua? Tarik nafas dulu. Ready. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kita baca tuan. Kali ni kita baca laju sikit, tempo yang laju sikit. Boleh nak? 1, 2, sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Jadi insyaAllah kita dah selesai dah tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, syukur. Ada scammer lagi. Naya. Ada petua ustaz, petua. Oh. Tak tahulah petua macam mana. Kena banyak latih lah kot ya. Bab suara ni lain orang lain passion bunyinya tuan-puan. Kalau saya baca Quran inilah apa bunyi dia. Jadi tuan-puan pun insya-Allah ada cara tersendiri, ada bakat-bakat yang tersendiri. So apa-apa pun kena latih selalulah. Insya-Allah tuan-puan boleh belajar pelan-pelan Okey, baik, alhamdulillah. So terima kasih semua. Jangan lupa petang ni kita akan bertemu untuk slot berikutnya. Petang ni tuan-puan, jangan lupa jam 3 petang insya-Allah untuk slot baiki surah pilihan, surah Al-Mulk insya-Allah. Dan hari ini merupakan penghujung bagi bulan Mac. Jadi siapa yang nak dapatkan Ramadan Planner boleh terus untuk tekan link di atas untuk dapatkan Ramadan Planner untuk tuan-puan menyusun strategi pada bulan Ramadan ni insya-Allah. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan kita punya Ramadan Planner ni, so boleh contact nombor yang di atas lah. Saya dah letakkan link di atas, tuan-puan tekan sahaja. Dan kepada mereka yang nak dapatkan kurma ajwa, kurma ajwa, tapi kurma ajwa je lah, InsyaAllah kami ada jual. Tuan-puan boleh PM juga untuk dapatkan. Ataupun nak tahu info ke, nak tanya dulu ke, silakan, tak ada masalah. Nanti tuan-puan akan dapatlah info segera insyaAllah. Itu sahaja. Kita jumpa petang ni insyaAllah. Petang ni dan esok pagi lah. Macam biasa kita akan teruskan sharing tajuk kita. Dan kepada mereka yang belum join kita punya grup Telegram yang baru pertama kali, tadi saya ada baca ada yang baru pertama kali join. Jadi jangan lupa tekan link untuk join kita punya grup Telegram insyaAllah. Sama-sama mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Moga-moga kita dapat bersahabat dengan Al-Quran sehingga penghujung kehidupan kita insyaAllah. Amin ya Rab. Jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk kita punya hashtag santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu saja daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Tuan-puan, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih pada Allah kerana memberi kita peluang dan nikmat ini sehingga pagi ini. Alhamdulillah. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan jangan keluar lagi. Kita layan dulu. Ada lagu nak menjelang Ramadan ni. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye-bye.
datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السلام، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. إلى المدى mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السلام، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. إلى المدى mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا